kepada semua yang berada dalam talian bagi mengikuti webinar kita sesi yang ketiga, anjuran Jawatankuasa E-Learning Politeknik dan ULPL. So pada pagi ini saya akan berkongsi dengan semua peserta berkaitan dengan kuisis. Okey. Saya mohon untuk share dulu saya punya dokumen. Line volley tu. Mohon mute tuan. Tuan mohon mute. Mana? Okey, boleh nampak tak slide yang saya sharekan? Semua? Okey, boleh. Boleh. Okey. Alright, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sesi perkongsian saya pada hari ini adalah berkaitan dengan kuisis. Saya pasti semua peserta yang ada dalam talian sekarang pernah menggunakan ataupun pernah mendengar tentang kuisis. So, saya akan berkongsilah sedikit macam mana kita boleh menggunakan kuisis dalam kita punya PDP. So, tajuk webinar kita pada pagi ini adalah Quizzes and Online Assessment Tools for Student Independent Learning. Alright, perkara yang saya akan sentuh pada pagi ini berkaitan quizzes adalah sedikit pengenalan, the brief introduction of what is quizzes, and kita akan cuba hands on macam mana kita nak create quiz dan lesson di dalam quizzes. Di dalam quizzes basically asasnya adalah kita nak mencipta quiz. Tetapi baru-baru ini dia telah update. Dia dah menambah satu ciri baru iaitu kita boleh create lesson melalui quizzes. Okay, what is quizzes? Apa itu quizzes? So nama pun quiz. Okay, so quizzes is a self-paced learning tool that makes every student a winner through a gamified classroom quizzes. Maksudnya kita boleh gunakan quizzes ni sebagai alatan bagi melaksanakan kita punya proses pengajaran dan pembelajaran, di mana kita akan aplikasikan konsep permainan dalam kita punya sesi PDP. So itu adalah kenapa quizzes ni digunakan sebagai alatan dalam kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada quizzes, kita juga ada aplikasi lain ataupun alatan lain seperti Kahoot. So Kahoot dia sama macam quizzes tapi dia ada sedikit perbezaan, nanti saya akan sentuh. Quizzes ni dia lebih dia ada 4 ciri ini, di mana dia adalah student based, maksudnya di sini dia boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian pelajar, tanpa perlu diawasi oleh pensyarah. Maksudnya student boleh bila masa untuk menjawab ataupun bermain quiz yang kita sediakan. So real time feedback di mana pelajar boleh dapat respon dia betul atau salah secara real time. Pensyarah pula boleh simpan dalam question library ataupun sebenarnya kita boleh share berkongsi daripada quiz-quiz yang telah ada dalam atas talian, tu yang dinamakan dengan question library. Dan quizzes adalah dia menggunakan konsep BYOD, bring your own device. Sama ada pelajar boleh menggunakan handset masing-masing ataupun laptop dan juga PC. So ini adalah antara features yang kita boleh nampak bila kita menggunakan quizzes as a tools for our PDP. So ini adalah perbezaan sedikit. Perbezaan di antara online tools, Kahoot dan quizzes. Saya pasti para peserta juga pernah mendengar Kahoot. So untuk Kahoot dia adalah diawasi oleh host komputer iaitu pensyarah. Pensyarah yang akan tunjukkan soalan. Student perlu berada di dalam kelas untuk tengok soalan dan dia akan pilih jawapan dia punya pada dia punya peranti. Itu kalau kita menggunakan Kahoot. Tetapi kalau kita menggunakan quizzes, so pensyarah tak perlu pun tunjukkan soalan di hadapan. So
pelajar boleh tengok dekat dia punya device masing-masing soalan tu dan jawab. Okay, itu perbezaan yang ketara lah di antara Kahoot dengan Quizizz. So bagi Kahoot, okay, apa yang pelajar nampak di peranti mereka hanyalah pilihan jawapan. So pelajar takkan tahu soalan kalau dia tak tengok skrin yang ditunjukkan oleh pensyarah di hadapan kelas. Tetapi untuk Quizizz, pelajar boleh tengok soalan tu dan boleh pilih jawapan. Okay, so itu antara perbezaan utama di antara tools Kahoot dan tools Quizizz yang saya boleh sharekan lah. Alright. Seterusnya, kita dah faham dalam konsep OBE, okay, Outcome Based Education. So kita ada dua jenis assessment, okay, ada dua jenis penilaian iaitu secara formatif dan secara summative. So bagi Quizizz, okay, tools Quizizz ni sesuai kita gunakan sebagai formative assessment, okay, di mana dia membantu pelajar untuk belajar dan praktis, okay, atau cubalah. So di mana Quizizz ni boleh digunakan sepanjang sesi 14 minggu pengajaran dan pembelajaran. Okay, so dia bukan hanya setakat dia maksudnya dia bukanlah untuk summative tetapi dia formative lah. Kita boleh tengok progres pelajar. Okay, so untuk melalui formative assessment kita boleh kenal pasti, okay, gaps dan kita boleh improvekan di mana kelemahan pelajar. Kita boleh kenal pasti apakah kelemahan pelajar berdasarkan quiz yang kita bagi, dan kita boleh laksanakan formative assessment ni sebagai satu approach untuk mengenal pasti, okay, keperluan pelajar terhadap pemahaman bagi kita punya proses pengajaran dan pembelajaran. So pada pendapat saya, sepanjang saya menggunakan Quizizz, dia adalah salah satu tools yang sangat baik sebagai untuk melihat pemahaman pelajar, okay, sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, so how to use Quizizz in class? Macam mana kita nak gunakan tools Quizizz ni di dalam kelas? So untuk makluman, Quizizz ni dia adalah secara atas talian. Okay, kalau Kahoot kita boleh download dia punya apps. Untuk Quizizz saya tak pasti sebab saya biasa guna secara online, okay, melalui browser. So kita guna Quizizz ni sebagai formative assessment, okay. Kita juga boleh guna Quizizz sebagai take home task, okay, ataupun exit ticket. Okay, selepas kita adakan sesi pengajaran dan pembelajaran, kita boleh bagi Quizizz untuk pelajar untuk melihat dia punya pemahaman. Ataupun kita juga boleh guna Quizizz untuk perkenalkan topik yang baru. Okay, so maksudnya Puan Nuriza, suara tak ada, hilang. Termute. okay, sorry. Boleh ulang Oh, tak dengar Puan balik. lah. Boleh ulang balik. Termute. Ulang daripada awal. Balik tu. Ulang Mute daripada awal. semula. Unmute balik. Puan Nuriza, mute tu. Ulang semula. Dia tak perasan kot. Itulah. Sekejap saya cari nama je. Sebab ramai-ramai dah dah masuk. boleh dengar? Boleh dah. Ulang balik. Mohon Sorry, ulang sorry. semula. Mohon Alright. ulang semula. Okay, saya ulang semula ya. Alright, macam mana kita nak gunakan Quizizz di dalam kelas? Okay, so kita gunakan biasanya tools Quizizz ni sebagai kita punya penilaian formatif. Okay, di mana kita nak dapatkan maklum balas pantas berkaitan dengan pemahaman pelajar tentang sesuatu topik yang menggunakan Quizizz. Okay, so selain itu Quizizz juga kita boleh gunakan sebagai kerja rumah. Okay, so bila kita dah adakan sesi pengajaran dan pembelajaran, katalah pada pukul kita punya kelas pukul 8 hingga 10 contohnya. So kita nak tengok pemahaman pelajar kita tentang apa yang telah kita sampaikan di dalam kelas. So kita boleh setkan Quizizz itu sebagai homework. Okay, pelajar boleh jawab di rumah.
So kita boleh tengoklah pemahaman pelajar berkaitan apa yang kita telah sampaikan. Selain itu, quizzes ini juga boleh digunakan sebagai exit ticket. Apa maksud exit ticket di sini adalah, so di dalam kelas, contoh kelas kita sejam, okay, kita sampaikan kita punya topik pengajaran, let's say dalam masa 30 minit. So kita nak tengok adakah pelajar tu faham tak apa yang telah kita sampaikan, kita boleh gunakan quizzes. Okay, di mana quizzes ni kita anggap sebagai satu exit ticket. So pada end of your lesson, so dengan menggunakan quizzes kita boleh tengok pemahaman pelajar. Okay, apakah yang difaham ataupun apakah yang dia misconception dengan kita punya pengajaran dan pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi. Dan selain itu, quizzes juga kita boleh gunakan sebagai satu tools untuk set induksi. Okay, di mana kita boleh menggunakan quizzes untuk perkenalkan topik baru yang kita nak ajar kepada pelajar. Okay, mungkin kita boleh bagi sedikit quiz, okay, untuk memperkenalkan apakah kita punya CLO yang nak dicapai pada satu sesi-sesi PDP kita. So, ini adalah antara 4 point. Okay, bagaimana kita nak menggunakan quizzes di dalam kita punya kelas, okay, bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Alright. Okay, so kita dah sedia? Semua peserta, are you ready? Kita akan mula secara hands on. Moderator, okay? Boleh dengar tak suara saya? Okay, dengar. Okay. So, kita akan mula menghasilkan quiz menggunakan aplikasi Quizizz. Okay, sekejap So, kita cuba dulu untuk saya sharekan skrin. Okay, saya sharekan sekarang. Okay, boleh nampak tak Iza? Boleh. Yes. Quizzes online kan? Quizzizz-nya? Dia punya- Quizzizz.com. Ya, quizzes.com. Right. Okay, so semua peserta yang saya hormati sekalian, so macam yang saya maklumkan tadi, kita nak berkongsi, mungkin para peserta lebih advance daripada saya, tapi saya cuba kongsilah daripada awal, okay, bagaimana kita nak create kita punya quizzes. So bila kita nak gunakan aplikasi ataupun tools Quizizz, so kita akan pergi kepada quizizz.com. Okay, kita pergi kepada web browser dan kita typekan quizizz.com. So ini adalah antara muka pertama yang kita akan nampak. Okay, Quizizz the 100% engagement platform. So kita boleh get started ataupun login. So bagi pensyarah-pensyarah yang dah ada account, dia boleh pergi login. So siapa yang tak ada, kita boleh get started. So saya tunjukkan daripada kosong kita pergi kepada get started. So bila kita get started, dia akan keluar paparan seperti ini, welcome to Quizizz. So kita boleh sign up, okay, Quizizz sama ada menggunakan akaun Google yang kita dah ada ataupun sebarang akaun lain. Okay, ataupun sebarang akaun lain. So katalah saya nak bagi contoh, saya nak sign up menggunakan akaun Politeknik. Okay, so saya gunakan akaun Politeknik, saya tulis nuriza@uo.edu.my. Okay, sebab saya dah ada akaun Google, so hari ini saya nak tunjukkan contoh menggunakan akaun Politeknik dah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak guna akaun Google, boleh klik kat sign up with Google. Okay, bila kita klik next, so dia akan keluarkan paparan seperti ini. Dia suruh pilih kita punya peranan. Okay, adakah kita nak gunakan kita punya Quizizz di sekolah ataupun dalam education ataupun dekat business, perniagaan ataupun personal use. Okay, so untuk kita, saya pilih school lah, okay, sebagai pengajaran dan pembelajaran, so school. Kemudian kita pilih sama ada kita teacher ke student. Okay, so saya pilih teacher. Okay, teacher. So kemudian pilih makluman. Okay, makluman ataupun masukkan kita punya details. Okay, contoh kat sini saya letak Nuriza. Kemudian Mamo. Kemudian saya letaklah saya punya password. Okay.
Alright, so kemudian kita boleh continue. Okay. So dia akan keluar macam ni, dia akan bagi option. Okay, pertama kali, yang ni sebab dia baru, dia ada beberapa item. So want something twice as nice, so go super. So saya untuk go super ni kita perlu bayar lah. Okay, saya guna Quizizz selama ni saya guna yang free. So kita pergi yang biasa, yang basic plan. Okay, kita pangkar, so dia akan keluar macam ni. Okay. So bila kita dah keluar macam ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan di dalam skrin saya ni, dia ada create. Okay, so bila kita create, dia ada dua option. Sama ada kita nak create quiz ataupun kita nak create lesson. Okay, sama ada kita nak create quiz dan nak create lesson. So yang terbaru adalah lesson. Tapi hari ini saya nak tunjukkan quiz dulu sebab kita punya topik adalah sebagai online assessment tools kan. Okay, so kita klik quiz. Laju sangat tak puan moderator? Okey tak? Bagi saya okey. Okey ya. Peserta lain Peserta lain okey kot? Alright. So Okey, kita nak rasanya. create quiz. Boleh saya teruskan? Ya Cik Muhammad Amzi. Boleh. Okey ya. Okay. So Alright. kita boleh create quiz. So create a quiz, letaklah nama quiz kita. Let's say saya tulis hari ni, saya buat je quiz satu contohnya lah. So kita boleh choose relevant subject, nak choose boleh, tak nak choose pun boleh. Okay, setelah saya choose, dia boleh pilih more than one relevant subject. Sebenarnya untuk relevant subject ni kita nak memudahkan carian. Okay. Community dalam Quizizz tu boleh guna quiz yang kita create untuk mereka gunakan dalam sesi PDP dia. So nak pilih subjek atau tidak tu terpulang. Okay. So katalah saya pilih relevant subjek saya tentang komputer, kemudian saya klik next. Okay, so dia akan keluarlah paparan seperti ini. Ini adalah paparan admin. So bila kita dah sign up as a teacher, ini adalah paparan kita sebagai administrator bagi kita punya quiz. Okay, so di bahagian tengah ni kita boleh pilih quiz yang kita nak buat, sama ada berbentuk multiple choice ataupun berbentuk checkbox, fill in the blank, poll, open-ended ataupun slide. So slide ni dia dalam lesson, tu nanti dalam topik yang seterusnya. Okay, hari ini saya nak fokus kepada multiple choice, checkbox dan fill in the blank. Okay. Di dalam quiz kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang dihormati sekalian nak letak image, okay, bagi untuk memperkenalkan kita punya quiz, tuan-puan boleh klik yang ini, add quiz image. Okay, bila tuan-puan klik add quiz image, so boleh masukkan. Okay, kalau tak nak pun biar je lah macam tu. Okay, so kita biarkan je dulu macam tu, so kita nak buat soalan terus. So kita pilih, katalah kita buat new question. Okay, kita bila klik new question, kita nak ambil multiple choice. Okay, question yang pertama, okay, kita tuliskan kita punya soalan. Okay, let's say soalan saya adalah what is computer? Okay, so masa kita tulis soalan, okay, masa kita tulis soalan, kita boleh juga masukkan image, kita boleh masukkan math equation, okay, pernyataan matematik, okay, kita juga boleh masukkan audio dan video dekat soalan kita sebenarnya, okay. Alright, so kalau saya punya soalan ni saya nak buat pernyataan biasa saja, saya nak tanya what is computer, so jawapan saya pilih computer is hardware. Okay, consisting contohnya monitor, CPU, etc. Contohnya, contoh itu jawapan dia. Kemudian yang lain untuk ni is software, contohnya. Okay, is
math equation. Contoh saja. Kemudian is a rules. Okay. So, bila kita ada soalan dan kita dah ada pilihan jawapan, so kita setkan jawapan yang betul yang mana dengan hanya klik dekat tanda right ni. So, maksudnya di sini adalah bagi soalan kita what is computer, jawapan yang akan dikira betul adalah pilihan yang pertama. Okay. So, kalau katalah soalan kita ni jawapan yang pilihan kedua betul, so kita tandakan yang kedua lah. So, kalau multiple choice question, dia hanya akan, okay, ada satu jawapan. Okay. Alright. Kemudian kita boleh setkan berapa masa. Berapa lama untuk satu soalan tu kita nak bagi kepada student jawab. Okay, by default dia akan set kepada 30 second. Okay, kalau kita nak pendekkan masa soalan tu rasa senang sangat, kita boleh buat 20 second. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena make sure bahawa duration untuk pelajar menjawab tu sesuai dengan bandwidth network yang mereka ada. So, biasanya by default kita biarkan 30 second. Okay, sebab kita tak tahu capaian pelajar kepada online tu selaju mana kan. So, kita boleh bagi masa 30 second. Okay, so selesai soalan yang pertama, kita boleh save. So, dia akan keluar macam ni. Okay, kita nak tambah lagi, kita klik new question. Okay, katalah question yang kedua saya nak menggunakan checkbox pula. Okay. Katalah saya buat kat sini, identify the hardware for a computer. Okay. Kat sini saya tulis monitor, kemudian kat sini saya tulis CPU, kemudian saya tulis contoh speaker, kemudian saya buat mixer contohnya. Okay. Kalau kita tengok kepada soalan, dia suruh kenal pasti perkakasan bagi sebuah komputer. So untuk soalan ni dia boleh terima more than one answer. Kalau multiple choice tadi dia hanya boleh terima satu sahaja jawapan. So untuk checkbox kita boleh setkan beberapa jawapan yang betul. Okay, so itu perbezaan kalau kita setkan kita punya soalan sebagai multiple choice ataupun sebagai checkbox. Okay, so kat sini kalau checkbox by default dia setkan 45 second. Sebab kalau kata ada banyak pilihan, so dia nak tengok satu-satu pilihan kan. So dia tambah masa sikit. Okay, kalau kita nak ubah pun boleh, kita boleh ubah saja. Okay, so save. So sekarang kita dah ada dua question. Question yang pertama, question yang kedua. Okay. Boleh? Boleh kejap, saya mohon. Sudah. Sekejap. Allahu Akbar. Okey. Boleh ya? Okey. So kita dah buat dua soalan. Okay, satu soalan berbentuk multiple choice question dan satu soalan berbentuk checkbox. So kita cuba pula soalan yang ketiga. Okay, kita buat dulu soalan, nanti kita tengok. Okay, bentuk soalan yang ketiga adalah fill in the blank. Okay, fill in the blank. Okay, iaitu di mana kita benarkan para pelajar untuk key in jawapan. Okay. Contoh, contoh saya buat macam ni. Components in computer system. Contohlah. Okay. So, bila kita nak buat fill in the blank, okay, dia ada pilihan kat sini, is exactly, okay. Katalah saya nak tulis kat sini 5, sorry. Katalah contoh jawapan dia nak di tempat kosong tu saya nak letak jawapan dia adalah 5. Ataupun kita boleh okay.
contain ni kita okey. Oh, exactly, pelajar tu tulis 5. Okey. Sama ada pelajar menulis jawapan nombor 5 atau dia tulis 5 pula, 5, sorry, 5. Okey, 5. So dua-dua ni kita terima jawapan dia. Okey, kalau nak tambah lagi, katalah kita nak tambah lagi. Kita buat dia pelajar ni jawab huruf besar pun kita nak terima. Okey, kat sini dia kata no need to add sensitive. So maksudnya huruf kecil ke huruf besar dia boleh identify. So kita tak perlu tambah. Okey. So kita nak untuk soalan ini, kalau katalah pelajar nanti jawab kat sini 5, okey, kat sini 5 nombor ataupun dia type 5, so dia akan dapat jawapan betul. Okey, kat sini pun kita boleh macam biasa kita boleh ubah berapakah masa yang pelajar boleh untuk jawab. Okey, 3. Dia boleh ada range jawapan ke puan? Boleh ada macam mana? Ada range jawapan, contoh boleh 3, boleh 3, 4, 5 kalau contohlah jawapan soalan dia. Jawapan tu boleh berbagai. Okey, maksudnya contoh untuk field ni dia boleh lebih daripada 1. Boleh. Betul ke? Itu kan yang nak ditanya? Betul. Contoh katalah jawapan dia boleh antara 3 ke 5. Contoh. Oh, jawapan range. dia lah. Range. Range. So maksudnya kita kena tulis kalau kata pelajar jawab 3 pun betul, 4 pun betul, 5 pun betul. kita kena OR lagi lah. Tambah lagi. 1 kita buat 3. Lepas tu kemudian yang seterusnya kita buat 4. Add additive lagi kita tak 5. Macam tu. Maksudnya ketiga-tiga jawapan tu dia terima. Kena buat OR. Kalau range dia tak ada. Oh, okey, faham. Okey? Boleh. Hello, Puan. Ya. Saya Daud. Okey. Okey, nak tanya, kalau macam contoh, ada 2 tempat kosong. Ya, boleh juga. Macam mana nak buat jawapan dia? Okey. Contohlah dalam yang ni saya buat tempat kosong kan? Okay, add the answer and any acceptable alternative. So it's exactly 5. Kejap Sekejap. Komputer. Nanti kita cuba try test lah. Saya tak pernah try tapi dia boleh sebenarnya. Okey. Mari kita jap. Okey, kita cuba try test untuk tengok kita punya quiz. So bila dah kita boleh sorry. Okey, kita boleh klik sini publish. Okey, publish. So dia keluar, bila kita klik publish dia keluar quiz details. Okay, English ni kita biarkan. Kemudian grades, kita boleh setkan grade. Okay, nak set boleh, tak set boleh. Who can see this quiz? Public, visible to everyone. Okay. Ataupun private, visible to you. So sebabnya kita nak pelajar jawab, kita buat public, visible to everyone, kemudian kita save. Okay, dia suruh juga pilih grade. Katalah 5th grade. Okay, save. Okay, bila kita dah siap soalan tu, kita nak gunakan quiz yang kita dah siap banner adalah sama ada kita start a live quiz. Ni kalau kita nak guna di dalam kelas. Okey, di dalam kelas, waktu kelas kita, contoh kelas kita pukul 10 hingga 11, so setelah kita ajar pukul 10 hingga 10.30 tu, pukul 10.30 kita nak paparkan kepada pelajar. So kita boleh guna start a live quiz. Ataupun kita juga boleh start sebagai assign as homework. So bila kita, kejap lagi kita try start a live quiz. Tapi saya tunjukkan dulu kalau kita assign as homework. Okay, bila kita assign as homework, kita boleh setkan. Okay.
tarikh akhir bagi pelajar menjawab. Okey, kita boleh setkan kalau kita nak setkan. Kalau kita tak nak setkan, okey, kalau kita nak buat no deadline ni sebenarnya kita kena bayar yang tadi. So kalau tak, oleh kerana kita guna basic plan, so kita boleh setkan tarikh akhir pelajar untuk menjawab katalah pada 4 hari bulan esok. Okey, dan tarikh akhir masa untuk menjawab pukul, let's say pukul 12. Okey, contoh. Okey, kemudian kita assign. Okey, so bila kita nak pelajar jawab, kita boleh share a link ataupun kita boleh bagi kod ni kepada pelajar. Okey, sama ada kita share a link, bila kita share a link, kita copy link ni. Sorry. Kita copy link ni, kita bagi kepada pelajar. Kita boleh masukkan ke dalam kita punya Potosidos link ni supaya pelajar klik untuk jawab. Okey, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil kod ini, okey, untuk bagi kepada para pelajar. Okey, bila kita ambil kod ini untuk beri kepada para pelajar, pelajar perlu masuk menggunakan joinmyquiz.com. So bila kita gunakan link, dia memang terus dah. Okey, dia dah terus masukkan dalam joinmyquiz.com dengan dia punya kod sekali. Okey, so better kita guna share a link. Okey, so kembali pada quiz ni. Okey, saya nak start a live quiz. Okey, kita boleh guna start a live quiz secara klasik ataupun instructor pace. Kalau instructor pace maksudnya pensyarah kena kawal. Okey. Setiap kali nak jawab soalan kita yang kawal. Okey. Biasa kita untuk quizzes ni kita guna klasik. Okey, klasik quiz. Okey, macam ni. So dia akan keluar macam ni. Okey, klasik. So continue. Okey. So cuba tuan-tuan dan puan-puan yang berada atas talian masuk kod yang telah saya tunjukkan di skrin ni. Ataupun saya boleh copy link, saya boleh bagi dekat, alamak, dekat mana ya? Boleh nampak tak? Boleh masuk tak? Cuba bagi dekat JK e-learning. Nanti JK e-learning bagi dekat grup. Okey, tu ada dah masuk tu. Okey, so kita sebagai pensyarah, bila sebelum kita nak mulakan quiz tu, kita kena tengok dulu berapa orang peserta dah masuk ke dalam quiz kita. So maksudnya macam contoh yang ni, so saya dah ada 5 orang, dah ada 7 orang. Okey, pelajar ataupun peserta dalam kes kita yang nak menjawab soalan. Okey, so Kita ada maksudnya yep. Ada. Boleh? Okey. Di dalam kelas, so kita boleh kontrol. Dalam kelas sekolah kalau ada 30 orang pelajar, so kita boleh tunggu 30 orang pelajar. Okey, kat sini dia ada tulis berapa bilangan pelajar yang telah join. Okey, maksudnya kita boleh tengoklah dia orang punya kelancaran network tu macam mana. Okey. So bila dah katalah kat sekarang dah cukup bilangan pelajar saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita nak cuba soalan yang dua isi tempat kosong tu kan. Okey. Kita tunggu dulu. Okey, berapa Ramai ingin mencuba. Kita punya peserta? Kita tunggu dulu. Seronok main Kahoot. Selalunya anak-anak kita kalau sekarang kita didik kat rumah kan, anak-anak kan yang buat kan. So sekarang kita nak cubalah. Terima kasih tuan-tuan dan puan, ramai nak join.
Ada Saya 3 rasa ada soalan 42 tadi tu. orang yang nak cuba kuis. Kehadiran tu, kehadiran. Oh, ya ke? Nak Selalu tengok anak-anak output dia. kita kan join Boleh kan? tak kita tengok berapa peserta kita, Puan Moderator? Boleh. 45 Nak tengok sekarang. output dia macam mana. Sekarang 147 Ya yang ke? Okey, tak apalah kita boleh cuba kot ya. dalam talian lah. Di Quizizz ada 45 kan? Dah Ya, naik 46. 46. Semua orang boleh nampak kan yang Quizizz tu. Okey. Berapa limit lah? Ya. Berapa So, limit katalah student? saya kita Berapa kita limit 50 student lah, wanita? sama-sama. Puan Nuriza Ya? tak dengar. Berapa limit student untuk join Quizizz ni? Saya rasa berapa tak ada student, limit. ya? Okey, saya tak pernah pula tengok berapa limit student sebab selalunya dalam kelas 40 orang memang semua orang boleh masuk dah. Nanti Kelas saya ada 100 orang. 100 orang. Kita nanti minta saya bantuan akan Cik sign up. Fauzi kalau dia tahu. Cik Fauzi. boleh Power bantu. Daud, power. Saya rasa bila bagi link dia tak ada limit. Tak ada limit je masanya lah. Tapi tak tahulah kalau kata Nama dia tak ada dalam tu. Tak, nama dia tak ada dalam senarai tu. Limit 100 limit dia 100. Limit 100. Terima kasih Cik Fauzi. Okey, Selamat. Kalau kalau super 500 kalau super. Kalau Super tu berbayar maksudnya kita 500. bayar kan? Hello, minta Boleh juga PO free beli super. akaun super. Akaun super boleh free kalau join challenge lah, dapat join challenge jadi Quizizz super. Quizizz challenge. Dia akan bagi free. Kena masuk Quizizz challenge. Saya dapat sekali Quizizz challenge tapi 1 month sajalah. Okey. Okey. Kita nak tunggu ke Puan Moderator? Ramai yang join. Proceed. 62 Kita orang. teruslah, kita cubalah. Okey, saya proceed lah. sebagai pensyarah di dalam kelas saya boleh klik start. Ini sebab saya setkan di dalam kelas. Kalau sebagai homework, dia memang pelajar boleh terus menjawab. Tak perlu tunggu. So oleh kerana yang ni saya nak gunakan di dalam kelas, so dia akan keluar macam ni, saya kena klik button start. So bila saya klik button start, okay, so 5, 4, 3, 2, 1, go. Soalan akan terpapar pada paparan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi saya sebagai pensyarah dia akan keluar macam ni. Sebagai pensyarah saya akan keluar macam ni. Laju sebab masing-masing dah tengok jawapan kan tadi. Dah tengok jawapan. Ada salah. Potong memotong di situ. Kita ada 3 soalan tadi kan Puan Nuriza? Okey. Yang warna oranye tu maksudnya dah habis jawab lah. Suara tak clear Puan Nuriza. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, boleh dengar ya sekarang? Boleh. Okay. Clear. So ini adalah view yang saya tunjukkan di skrin adalah view pensyarah. So bila tuan-tuan jawab tadi itu adalah view pelajar. So pelajar akan nampak soalan dan pelajar akan pilih jawapan. So kita sebagai pensyarah kita boleh nampak siapa pelajar yang dah menjawab. Okay, kita boleh tengok. So ini adalah pelajar yang dah menjawab. Okay. So kita boleh tengok kat sini dia bagi rank. Okay, dia bagi point mengikut kecepatan dan ketepatan jawapan. Okay. Kita juga boleh, dia akan kat sini kita ada 65 player. Maksudnya ada 65 orang pelajar yang telah menjawab soalan kuis. Okay, so pada ketika ini 43 orang daripada 65 orang telah menjawab. Okay, kita juga boleh hanya nak paparkan 5 orang. Contohnya kita show only top 5. Okay, kalau tak kita boleh paparkan semua pelajar yang menjawab. Okay, contohnya, okay, katalah okay, tuan-tuan dan puan-puan yang menggunakan Quizizz di dalam kelas dah selesai, semua pelajar dah selesai menjawab.
Okay, sekarang ni masih lagi ada yang belum habis jawab. So kita tunggu dulu sekejap. Kita tunggu. Kita Sehingga tunggu sekejap. selesai lah. Semua selesai. Okay, Yang ini yang selebih ni dimasukkan tak nak jawab student ke? pace. Ini yang dimasukkan student pace. Okay, kita bagi kebebasan kepada pelajar, okay, untuk menjawab. Okay, so sekarang 53 orang daripada 67 orang. Okay, 55 daripada 67 setelah selesai menjawab. Ada potong di akhir corner tadi. Cik Amin. Puan Nuriza. Di hujung-hujung Puan kan dia Nuriza. pula Di hujung-hujung. Potong corner tu. Puan Nuriza. Ya. Ya saya. Nuriza kan? Dua-dua Nuriza ni. Ya cik, boleh ajukan soalan? Boleh ke student dapat tahu jawapan selepas buat kuis? Kita boleh set dekat kita punya quizzes. Sama ada kita boleh, pelajar boleh terus tahu, macam tuan-tuan dan puan-puan dia tak tahu jawapan dia betul ke tak. Tadi masa buat. Cik Fauzi. Boleh tengok dekat bahagian tu apa summary summary quiz tu. Boleh nampak kot dekat bahagian review question ada jawapan dia. Kat bawah kan, bahagian bawah kan. Bahagian bawah tu. Dia sebenarnya kita boleh set sama ada pelajar terus nampak jawapan yang betul masa kita jawab soalan tu. Okey, sebenarnya. Okey, sekejap. Kita tunggu lagi 8 orang. Cepat. Berapa orang lagi? Cepat. Potong di hujung-hujung corner. Nak potong Cik Amin ke? Nak potong Puan Sharifah Adawiyah ke? Puan, saya nak tanya, saya Admila daripada JC nak tanya. Soalan ni kan, bila kita create, kita publish, lepas tu kita masih boleh edit ke soalan tu? Boleh. Okey, terima kasih. Sama. Dah 70 orang player pula ni. Saya target 100. Okey. Sebab kita nak test je. Okay, tak apalah. Let's say katalah kita dah habis katalah semua orang pelajar kita di dalam kelas dah habis, kita boleh tengok, kita boleh review bersama pelajar. Sebelum katalah end of the session sejam tu. So kita boleh review jawapan bersama pelajar, kita klik dekat question. So untuk soalan kita boleh bincang dengan pelajar, kat sini. What is computer? Kita boleh bincanglah dengan pelajar jawapan dia ataupun daripada nak berapa bilangan pelajar, berapa orang menjawab betul. Maksudnya kita boleh bagi summary. So untuk yang ni dan untuk yang fill in the blank. Ini soalan kedua dan ini soalan ketiga. So maksudnya di sini adalah bila kita gunakan quizzes di dalam kelas, so setelah kita habis mengajar, kita boleh gunakan quizzes untuk membuat sedikit penilaian tentang pemahaman pelajar berkaitan dengan topik yang kita ajar. Puan. Ya. Puan nak tanya sikit boleh? Boleh. Yang berkaitan untuk checkbox tu. Checkbox? Checkbox. Kita ada 3 jawapan checkbox apa ni jenis soalan checkbox lah. Jadi kalau kata pelajar jawab 2 je betul dia kira salah juga ke? Dia tak kira salah, dia kira point. Setiap satu jawapan tu dia ada point dia. Sekejap nanti kita tengok. Cuba kita tengok bila saya klik N. Are you sure you want to exit? So saya klik N. Kat sini bila dah habis tu kita boleh tunjuk ke kelas.
Okey, pelajar yang Ada menjawab orang dengan memotong cepat. tu. Cik Okey, Hashami. Hashami, Encik Hashami. Potong di Telah menjawab hujung-hujung. pertama. Okey, Encik Amin dan kemudian Puan Sharifah Adawiyah. Maksudnya Encik Hashami telah memotong Encik Amin di hujung-hujung ya. Di hujung waktu. Okey. So, kita boleh tengok kat sini. Okey. Pelajar tu jawab betul ke salah. Okey. Pelajar tu boleh jawab betul ke salah. Dan juga kita boleh review question. Okey. So ini untuk soalan yang pertama tadi 62 orang pelajar menjawab betul. Okey. Untuk soalan kedua tadi kita pilih 3 pilihan kan. So sebanyak 55 orang pelajar betul menjawab pilihan yang pertama. Yang kedua CPU 58 orang dan speaker 45 orang. So yang tak jawab betul ada 4 orang untuk semester. So dia bukan jawab based on satu soalan, dia tengok point. Sebab tu markah dia sampai beribu-ribu tu. So point dia berdasarkan jawapan yang betul dan juga masa yang diambil untuk menjawab soalan. Okay, dan ini adalah untuk soalan, okay, yang ni dia tricky sikit. Okay, nampak? Untuk contoh soalan ni, so pelajar dia bila jawab macam gini saja, okay, dia letak nombor saja, dia sudah salah. Dia dah jawab. Okay, baru dia kira betul. So fill in the blanks kalau kita nak terima lebih daripada satu blank. Okay, boleh tak? Okey Cik Syaril. Okey. Okey. Izzah, nak tanya, soalan ni dia orang maksudnya randomly ke ataupun memang susun 1, 2, 3? Maksudnya antara peserta tu semua nampak soalan yang sama lah nombor 1. Ya. Nanti saya tengok sebab rasa kita boleh setting. Sebabnya saya tak tunjukkan setting. Kita boleh pergi review question. Oh ni review question. Okay, so bila kita dah buat, kita kat sini kan. Kita pergi dekat quiz kita yang kita dah buat tadi. Okay, yang tadi puan yang tanya boleh tak kita dah buat soalan kita nak edit. So kita boleh pergi balik edit kat sini. Untuk edit kita punya quiz. Okay, so kat sini. So untuk menjawab soalan masa play tu. Masa kita play tu kita boleh ubah. Masa play. Sekejap saya pun dah lupa pula. Masa kita publish kan, masa kita publish. Okay. So start a live quiz. Okay, plastik. Okay, kat sini. Okay, participant attempt ni unlimited, berapa kali participant tu boleh jawab. Kemudian name factory. Okay, ni tak ada benda. Show answer. Okay, show answer during activity. Okay, adakah sama ada kita nak show answer setiap kali betul masa sudah jawab ataupun tidak, kita boleh click on ataupun off ataupun validate only. Okay. Kemudian okay, yang ni adapt ni untuk super. Okay, ni timer. Okay, ni shuffle question. Okay. So maksudnya kita boleh set lah shuffle question. Kalau kali pertama dia main soalan 1, 2, 3. Kali kedua dia dia cuba main dia 2, 1, 3. Okay, maksudnya dia tu. Dan untuk setiap pelajar rasanya berbeza-beza kot. Answer and shuffle question tu. This one, 2 ni. 2 this one. So by default kita akan shuffle question dan shuffle answer option. Okay, show memes ni maksudnya bila dia setiap kali dia jawab, sama ada dia betul ke salah, dia akan tunjukkan macam gambar yang menyatakan dia okey ke tak okey ke menjawab soalan tu. Okay, so itu adalah dia punya setting yang kita boleh ubah. Alright. Okay, itu untuk, saya.
Saya nak tanya lah yang tadi yang ada grade tu untuk apa yang kita set tadi grade? Grade yang mana ya? Yang masa mula-mula tu, masa yang who can see the quiz semua tu yang sebelum yang nombor 3 tu. Sekejap. Kita ada set grade. Grade tu maksudnya satu soalan satu markah ke atau macam mana? Bukan. Sorry. Oh, yang grade tadi yang 5 tu ke? Top 5 tu ke? Yang 5 tu. Yang Oh, ada top 5. Top 5 tu. Itu top 5. Yang ada 5 grade tu apa tu? Dia lebih kurang kahut tu sebenarnya. Kita nak tengok top 5 pelajar kita yang menjawab soalan dengan cepat dan betul. Oh, okey, terima kasih. Okey, ada soalan lain? Sekejap semua saya ni punya ni nak kena Izzah tolong take over sekejap. Puan Nuriza, saya rasa yang grade yang mula-mula kita setting tu sebenarnya macam set untuk darjah sebenarnya. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Yang tadi tu, yang kategori soalan tu. Standard dia tu untuk grade yang apa. Tu ke? Yang tu. Oh, saya ingatkan yang lepas habis. Tak. So yang itu grade untuk darjah sebenarnya. 5th grade itu kalau ikutkan itu adalah standard UK ataupun US. So kita boleh set lah grade kalau ikutkan K12 kot ada. Okay. So tadi kita dah tengok hands on tentang create quiz. Ada apa-apa tak nak tanya lagi? Macam mana nak create quiz dan macam mana kita nak play quiz? Izzah, ni kat mana ni? Nak tanya yang short answer tu memang satu perkataan saja, bukannya masuk 2-3 patah perkataan lah. Boleh. Macam contoh tadi kan kita ada isi dua tempat kosong. Isi tempat kosong 2 tapi jawapannya satu-satu. Ini macam 2 perkataan ataupun kalau macam budak tu kalau jawapan 2 perkataan masuk ataupun 3 perkataan masuk dia tapi budak jawab satu saja. Contoh Kak Wala? Tak boleh dapat tangkap. Maksudnya macam apa tadi tanya what is computer kan? Computer is is a set of devices. Contohnya panjang-panjang. Panjang jawapan dia tapi dia jawab spice saja macam tu. Boleh. Kalau dia jawab tak cukup dia maka dia tak banyak lah maksudnya. Kira kita point. Boleh setkan exactly tu. Okay, macam contoh yang kat sini kan. Contoh question 3 ni. Sorry. Masa jawapan tu lah Ya, masa jawapan tu. Masa jawapan tu kita boleh buat This one. lah. Ya. Okay. Is exactly or. Okay. Terima kasih. Okay. Ada lain soalan? Buka kepada Q&A. Puan Nuriza ada lagi notes? Okay. Ada lagi pengajaran sikit je lah, lagi satu. Okay, tadi kita dah tengok create quiz. Okay, dan saya dah maklumkan tadi di awal-awal masa kita create account dalam Quizizz, sebenarnya kita ada lagi satu features iaitu kita boleh create lesson. Okay, create lesson ni sebenarnya dia dah tambah baik. Selain instead of kita buat quiz saja, kita boleh masukkan PowerPoint sekali di dalam kita punya lesson. Okay, sekejap ya, saya sharekan. Katalah saya guna akaun saya yang lain, saya dah ada lesson. Saya login. Kena back kan yang ni? Kami masih lagi nampak quiz 1. Oh ya ke? Ataupun nak pangkah terus ke? Jap. Mana dia? Okay, start Is this
Okay, saya guna akaun saya yang lain. Belum share screen Belum. Sekejap saya buka dulu. Okay. Banyak sangat akaun. Okay, so nampak tak Puan Moderator? Okay, nampak. Computer basic. Okay, nampak computer basics. Alright, ini adalah saya nak tunjuk contoh saja lesson. Okay, dia lebih kurang sama macam kita nak buat quiz tadi, tapi untuk lesson, okay, bila kita tadi create, okay, tadi kita create quiz, yang ni kita create lesson. Untuk lesson dia combinekan slide dengan quiz. Okay, contoh kat sini saya ada 16 slide. Okay, 16 slide kalau semua peserta boleh nampak. Slide yang pertama ni saya ada info tentang computer basic, types of computer. Kemudian slide yang kedua, what is computer? Okay, computer ini dalam is, bentuk PowerPoint ke? Ya, dia dalam bentuk macam PowerPoint. Tapi dia dalam quizzes. Okay. Okay, kemudian kita sambung pula slide ketiga, kita ada soalan. Kak Izzah, Saya boleh tanya slide ni buat dalam ni ke export masuk dalam quiz? Buat dalam quizzes. Buat dalam PowerPoint export ke buat dalam quizzes? Kita buat dalam quizzes. Okay, Okay. saya tunjuklah. Saya tunjuk yang ni dulu. Saya tunjuk lesson dulu, kemudian kita cuba buat So bila kita buat lesson, kita boleh ada notes dan kita boleh ada quiz. Okay, so bila kita boleh ada note dan quiz, maksudnya yang ni kita guna secara synchronous. Okay, kalau yang tadi quiz saja kita boleh buat secara asynchronous. Okay, tapi kalau kita guna lesson, kita boleh buat secara synchronous. Still kita boleh buat sebagai homework untuk pelajar buat di rumah. Okay, cara nak buat lesson, kita tak perlu buat PowerPoint lain. Kita pergi dekat create tadi, kita pergi dekat option yang kedua iaitu lesson. Okay, so kita namakan lesson kita. Macam tadi quiz, kita buat quiz 1, katalah kita buat lesson 1. Ataupun kita boleh menamakan lesson kita sebagai topik. Lesson topik 1 contohnya. Choose relevant subject, so kita boleh pilih. Okay, so saya klik next. So dia akan keluar macam ni. Kita boleh pilih themes yang lain. Okay, by default dia themes warna purple ni. Kalau kita nak tukar themes warna merah ke, hijau ke, kuning ke. Okay, ni saya tak tahu adakah kita boleh set atau tidak, ataupun sebab dia untuk super. Okay, so katalah saya biarkan saya guna yang ni, asas. Oops. Puan Nuriza? Dia dah terkeluar rasanya. Terkeluar Sekejap saya call. Penceramah terkeluar. Penceramah terkeluar sendirilah tu. Sekejap ya tuan-puan, saya call. Magic. Cik Fauzi, kalau ada info tambahan boleh tambah kot sementara tunggu tu. Okey. Assalamualaikum. Mungkin saya rasa penggunaan quizzes ni agak bagus jugalah. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Apa Nuriza dah masuk balik. Okay, kita masuk. Boleh. Sampai terkeluar penceramah. Tapi mute tu. Okey. Okay, sorry. Saya share semula. Hai. Cik Fauzi ada nak kongsi sesuatu? Dipersilakan. Memang disengajakan. Tak apa, teruskan saja. Teruskan.
Mana Darian? Sampai penceramah terkeluar lah. Sekejap ya, sekejap. Okay, kalau ada nak ajukan soalan. Sambil-sambil tu boleh. Sekejap, saya nak buka saya punya. Sementara kita nak tunggu lesson yang kedua. Sekejap. Okay, boleh tak nampak? Boleh. Lesson topik 1. Topik 1 kan? Okay. Saya tengah bercakap seorang-seorang tadi. Minta maaf. Aduh. Alright. Okay. So untuk yang lesson ni tadi, boleh dengar ya Pak Moderator? Boleh. Okay. So tiba-tiba dah masuk dah lesson 1 ni kan? Lesson topik 1 kan? Di panel sebelah kanan ni dia ada title. So kita tak boleh ubah dekat sini tau. Dekat yang saya tunjuk ni kita tak boleh ubah di sini. Kita kena ubah yang di sebelah kanan ni. Panel sebelah kanan. So lesson topik 1 ni, katalah saya buat kat sini, saya tambah introduction to computer. Okay. Kalau kita nak masuk body text bolehlah, katalah saya buat contoh kod khusus saya DFC 0010002 contoh. Okey. Kalau nak tukar gambar pun boleh kalau nak tukar. Okey, kalau tak nak biarkanlah saja dia kat situ. Alright. So kat sini kalau saya nak ubah macam ni lah yang ada. Kalau kita nak tambah gambar kita yang lain pun kita boleh upload. Okey. Alright. So seterusnya kita add slide. Ataupun kat sini kat bawah ni ada import slide. Okay, macam tadi ada yang tanya, boleh ke kita masukkan daripada PowerPoint? So kita boleh import slide. Okay, sama ada PDF, Google Slide ataupun PowerPoint pun boleh. Okay. So yang saya nak tunjuk hari ni kita buat slide dekat sini di dalam quizzes. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga import slide yang dah sedia ada, yang pun ada. Okay, sama ada dalam bentuk PDF, Google Slide dan PowerPoint. Okay, so kalau kita buat di dalam quizzes, kita boleh add slide kat sini lah. Okay, dia boleh pilih. Kita nak bentuk macam mana, contoh title and text, so dia keluar macam ni lah. Okay, intro 1, contohlah. Okay, computer is bla 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 contohnya. Kemudian kita add slide lagi yang seterusnya, title and bullet. Okay. Kat sini saya buat intro 2. Okay, bullet 1 kita buat kat sini A, B, C contohnya. Okay, kat sini D, E, F. Okay. Okay. Kemudian kita dah ada 3 slide di sini. Okay. So kita boleh add slide. So add slide yang seterusnya, katalah nak letak soalan. Okay, nak letak soalan, so kita pilih multiple choice tadi. So bila kita pilih multiple choice, so kita letak soalan kat sini. What is computer? Okay, berdasarkan slide, 2 slide yang kita dah buat tadi contohnya. Okay, jawapan dia contoh A, B, C, kemudian kat sini saya buat D, E, F, kemudian katalah contoh G, H, I, kemudian contoh X, Y, Z. Okay, jawapan yang betul contohlah D, E, F. Okay. So ini adalah untuk slide ketiga. Nak tambah lagi slide, kita boleh pula katalah nak guna checkbox. Okay. Okay, identify parts of computer. Part salah tulis. Tak apalah. Parts, okay. Posit je. Kat sini kita ada monitor, kemudian kita ada CPU, kemudian kita ada speaker, kemudian kita ada mixer contohnya. Okay, so jawapan yang betul kita tadi adalah monitor, CPU, speaker. Okay, alright. So contoh, lepas tu kemudian next slide kita nak tambah pula lagi slide yang berikutnya, ataupun kita nak tambah clip ataupun media with text. Okay, media with bullet. Okay, kalau media with bullet maksudnya kat sini lah kita boleh letak gambar, kita boleh letak kat sini. Okay, let's say intro 3. Okay,
kat sini 1, 2, 3, 4, kat sini kemudian 5, 6, 7, 8 contohnya. Lepas tu kat sini kita nak letak gambar, so kita klik kat sini. Okay, katalah gambar contoh, open. Okay, bila kita upload gambar, dia akan keluar di panel sini. Okay, so bila katalah dah selesai, okay, dah selesai, kita macam biasa, kita boleh klik publish. Okay, select language English. Okay, yang grade ni tadi, okay, yang tadi ada tuan tu tanya. Okay, ini adalah sebenarnya ikutkan first grade, second grade ni adalah luar negara punya tu, kita boleh ambil university ataupun professional development. Okay, so yang ni tadi saya ambil 5th grade kan sebab saya nampak sampai 5th je, sebenarnya dia ada sampai university, professional development, okay, dan sebagainya. So katalah kalau university, kita buat university lah. Okay, macam tadi, who can see this lesson, saya buat public, visible to everyone. Saya klik publish. So bila klik publish, okay, so saya boleh start a live lesson ataupun saya boleh assign as homework. Okay, sama je cara dia. Okay, kalau start a live lesson dia adalah instructor led session, manakala kalau kita assign sebagai homework dia sebagai asynchronous learning. Okay, apa yang pelajar akan nampak bila start the lesson? Okay, so ini adalah dia punya setting. Okay, alright. Okay, kalau nak advance setting, kita boleh setting, inilah advance setting dia. Okay, kita boleh present ke pelajar dalam kelas. Okay, sama ada kita minta pelajar masuk. Okay, sebab kita nak tengok quiz tu dia jawab betul ke salah. Okay, so pelajar akan nampak slide yang ada dia yang telah kita buat tadi dan juga quiz. Okay, kalau kita nak cuba, okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cuba, boleh cubalah masuk ni. Boleh cuba. Okay, boleh cuba. Kita cuba. Walaupun sikit je tadi saya masukkan. Ya, kita cuba. Syaz dah masuk. Okay, siapa yang peserta-peserta yang ingin cuba, boleh cuba. Rasailah. Satu features yang baru. Satu features yang baru ni. Guna sebenarnya. Puan Kak nak tanya. Ya. Kalau macam set as homework tu, maksudnya diorang still access pada masa yang sama lah. Diorang akan masuk ramai-ramai juga macam ni? Boleh terpulang. Dia boleh sebenarnya bila kita set as homework, dia bukannya start. Kita tak setkan masa dia mula. Tapi kita setkan masa dia tak boleh join dah. So, bila-bila masa pun pelajar tu boleh masuk. Macam anak kita kat rumah tu. Cikgu selalu bagi tu kan. So maksudnya pelajar boleh buat bila-bila. Ada pelajar nak buat lepas balik kelas pukul 5 dia nak terus buat. Okay, dia boleh buat. Ataupun ada pelajar nak buat tengah malam, dia boleh buat as long as belum due date masa yang kita set tu. Okay. Rasa faham kot sebabnya kadang bila nak join macam ada 2-3 orang je dalam tu. Betul. Pada masa dia orang lah. Betul. Dia sebab tu dia panggil asynchronous tu. Asynchronous learning tu. Sebab kita tak bersemuka. Betul.
So, maksudnya itu yang dikata student pace. Ikut kesesuaian pelajar sebagai asynchronous learning. Okay, dah ada 48 peserta. 48. Kita cuba. Okay, nak tunggu lagi Puan Moderator. Kita tanya peserta lah. Peserta? Ada lagi ke yang nak cuba? Ada ke nak join? Okay, kalau tak ada kita boleh start lah. Okay, kita start ya. Okay, kita start sekarang. Kita start. So, kita boleh lah. Okay. Alright, kita boleh. Katalah dalam kelas saya boleh cakap, saya boleh mengajar, kemudian saya boleh next. Ataupun pelajar, okay, bila kita tengok ni intro 1. Okay, maksudnya bila saya next, dekat slide, dekat interface tuan-tuan dan puan-puan pun terus berubah. Betul? Betul ke? Betul. Betul. Tak boleh next kan? Ya, tak boleh. So maksudnya betul. Dalam kelas. Sebab kita buat dalam kelas. So sambil mengajar ini kita slide kita tunjukkan. So bila kita next baru dia akan berubah next dekat interface tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So bila masuk kepada soalan. Mana soalan dia tadi ya? Okay ni. Ni soalan dia. Jawab. So bila jawab. So bila jawab dia tunjuk kalau ramai dah jawab. Cantik dia punya gambaran. Kita boleh tengok timing masa untuk jawab. Ini kalau kita jadi student berdebar. Okay. Kita setkan masa menjawab dia, so kita boleh tengok dah. Bila masa dah habis, so ini adalah pelajar yang menjawab. Okay, so kita boleh tengok dalam bentuk full question view. Okay, what is computer? Ni jawapan dia. Kemudian ataupun kita boleh tengok chart view. So 24 orang menjawab A, 18 orang menjawab betul B, 2 orang menjawab salah dan seorang menjawab salah yang ni. Dan ini adalah participant view. Okay. Kemudian next, bila kita next barulah dia masuk kepada soalan yang berikutnya. Okay. Tadi kita ada 3 soalan kan. So ini adalah. Okay. So pelajar boleh jawab. Okay. Ini masa dia 40 second. Dah bunyi dah tu. Maksudnya masa nak menjawab dah habis tamat. Okay. So daripada sini kita boleh nampak 44 daripada 51 orang menjawab. Okay, daripada 51 orang menjawab. Okay, so ini adalah dia punya gambaran berapa orang yang menjawab betul untuk pilihan checkbox tadi. Okay, dan 2 orang menjawab mixer tu salah. Alright. Okay, ini adalah kita sambung pula kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran. Okay, tadi kita dah bagi 2 soalan. So ini kita sambung lagi. So bila kita sambung lagi dia keluarlah slide kita punya slide. Okay. Okay. Dan lepas tu dia dah habis macam tu. Okay, so untuk kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran, kita boleh tengok dia punya report. Okay, sama ada kita view report macam ni. Kita akan keluar di UNJ hosting tu, kita boleh jawablah. So ni adalah penyertaan pelajar semasa kita punya sesi PDP. Okay, kita boleh tengok. Okay, soalan, ada 2 soalan tadi. Kemudian secara overview, okay, question 1 dan question 2. Okay, dan ini topics. Okay, so ini kita punya lesson yang kita buat tadi. Okay, so ini slide yang pertama, ini slide yang kedua, ini slide yang ketiga. Kemudian kita ada 2 soalan.
Satu soalan multiple choice, satu soalan checkbox. Kemudian kita tambah ada lagi satu slide. Alright, itu adalah lesson. Maksudnya dia gabungkan kita punya nota. Okay, kalau sebelum ni kita guna PowerPoint, kemudian baru kita guna quiz. Okay, kali ni kita boleh buat sekali menggunakan quizzes. Okay, pada permulaan quizzes ni dia hanya ada satu quiz tadi yang saya tunjuk mula-mula di awal sesi. So sekarang kita ada lesson. Okay, so lesson maksudnya kita gabungkan kita punya PowerPoint ataupun nota bersekali dengan kita punya soalan quiz yang kita boleh tanya semasa kita tengah mengajar. Kalau kita ambil start a live session, pensyarah yang akan kawal slide yang akan sudah nampak. Tetapi kalau kita start as homework, so pelajar tu sendiri kena baca next, kemudian bila tahu soalan dia jawab. Okay, so itu adalah perbezaan bila kita buat quiz dan bila kita buat lesson. Okay. Mungkin part assignment yang untuk homework tu kita kena letak video lah, video kita mengajar lah. Bolehlah kita dekat tadi, contoh yang tadi kan kita pergi ni yang kita boleh edit, kita boleh tambah. Contoh kita tambah video kan, kita dah ada video, kita masukkanlah slide yang keberapa. Mana dia? Okay, slide yang contoh kat sini ataupun dekat sini. Kita nak tambah video, kita boleh tambah video. Ataupun kita boleh add slide. Okay, add slide tu kita ambil add slide yang boleh kita masukkan, kita boleh masukkan video. Sama ada video penerangan yang kita rakam sendiri dulu, masukkan. Ataupun video daripada YouTube pun boleh. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa kita dapat sumber daripada YouTube, nak guna dalam kelas pun boleh juga masuk kat sini. Okay, dalam kita punya lesson. Alright, so itu dua perkongsian saya berkaitan create quiz dan lesson. Sebelum saya akhiri kita punya sesi perkongsian ilmu ni, okay, macam mana, mungkin ada yang tak tanya-tanya, macam mana kita nak tengok apakah quiz dan lesson yang kita dah buat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi dekat My Library. Bila klik My Library, okay, bila saya klik My Library saya ni, so saya ada dah senarai yang saya dah guna, yang saya dah buat, yang saya dah create. Okay, yang ni sebab saya guna account yang lain, so account yang lagi satu tu saya dah ada beberapa quiz yang saya dah buat. Okay, lesson ni saya baru ada satu. Sekejap Okay. Siapa Cik Adi? Okay. Cik Adi tolong mute. Okay dah. Okay dah So, kadang-kadang kita sebagai pensyarah pun macam tak ada idea. Untuk kita punya sesi PDP kita nak masukkan konten apa. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh search. Contohlah katalah saya buat matematik ataupun saya buat saya tulis algebra contoh. Saya tak algebra. Ni ada dalam saya punya My Library. Kalau saya nak cari quizzes library. Okay, bila saya klik algebra, so dia akan keluarkan semua quiz yang telah dicipta oleh orang lain. Kalau dia berkaitan dengan PNP kita boleh guna actually. Okay, contoh yang ni saya ambil algebra yang pertama, bila kita klik kat sini, kita boleh save dia ataupun kita boleh copy and edit. Okay, bila kita klik copy and edit, okay, dia akan create a duplicate. Okay, yang ni. So yang ni katalah saya tak nak ubah apa-apa, saya anggap saya check semua ni betul. Okay. Kemudian saya publish. So saya boleh save dia di dalam saya punya collection. Okay, ini adalah collection saya. Saya dah buat collection, database design, lesson, test, DFT 3013, saya buat collection web design technology, saya buat web programming. Okay, mungkin saya buat satu collection, saya bagi contoh saya buat collection math. So bila saya create a new collection math, saya klik create. So saya masukkan saya punya quiz tentang algebra tadi di dalam math. Bila saya klik done, okay, so ini dah dia menjadi kepunyaan saya. Contoh saya pergi kat My Library, saya dah ada algebra dalam saya punya library.
So dalam library saya sekarang ni ada 28 item. Di mana di dalam library saya ada collection bernama database design, saya ada collection bernama lesson, math, test DFT 3013, web design technologies dan web programming. So untuk math tadi, bila saya klik math, so saya ada satu quiz. Okay, contoh lain bila saya klik lesson, so saya ada 3 lesson yang ada saya dalam collection saya. Okay, bila saya klik web design technologies, saya ada 7 collection dalam web design technologies. Maksudnya kita boleh create collection supaya bila kita nak guna, kita tahu kat mana kita nak cari. Okay, meaning that here, kita sama ada boleh create sendiri soalan kita ataupun kita boleh cari daripada Quizizz library dan jadikan kita punya. Okay. So saya rasa itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan Quizizz sebagai salah satu tools untuk kita buat assessment dengan pelajar. Okey ke Puan Moderator? Okey, saya okey. Okey, so kita jemputlah kalau ada apa-apa soalan daripada para peserta sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, dia boleh tak link dengan CDOS? Link dengan CDOS? Maksudnya macam mana tu? Maksudnya dekat CDOS tu contohnya kita nak link pada dia punya quiz. Kalau kita, dia punya quiz? Kita copy link tu, kita paste dekat CDOS. Kita boleh copy link. Copy link dia lah. Ya, tapi dia sebagai satu aktiviti lah. Dia bukanlah satu quiz. Tapi kita boleh still dapat markah untuk quiz yang kita buat dalam Quizizz. Maksudnya kita masukkan platform Quizizz ni, link dia ke dalam CDOS kita. Okey, macam Sokratif ya. Yeah. Okay. Terima kasih. Sama. Ada lagi soalan? Nak tanya, untuk report dia kan, macam kita nak tengok balik dia punya result dia tu, nak tengok bahagian mana? Dekat bahagian my report tu. Okey, macam contoh tadi kan, alamak saya dah tak share jap. Saya share semula. Kalau kita untuk report, okey dekat sini, siap saya share semula. Sekejap, share. Share. Yang keluar lagi. Share. Okay, ada lagi soalan lain? Sementara Puan Nurhaliza nak share. Dekat report ni. Dekat report ni. Bawah My Library. Dekat bawah My Library. So untuk yang lesson yang kita dah buat ataupun quiz yang kita dah buat tu, so kita boleh tengok ni. Total participant. Ni dia lah. Pelajar-pelajar kita. Dekat bahagian panel di sebelah kiri, di bawah My Library ada report. So kita pilih kita punya quiz ataupun lesson mana yang kita dah buat sebelum ni. So kita klik dekat situ. Oh, dia boleh export dalam Excel ke? Boleh lah. Rasa boleh ni, download. Boleh download. Okey, faham. Tu dia download, dia keluar dalam bentuk Excel. Boleh? Okey. Ada lain soalan yang nak tanya? Ya, ada lagi? Okey, kalau tak ada, terima kasih diucapkan kepada pembentang kita pada pagi ini.